Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua tingkatan 2 Mutiara. Hari ini kita teruskan ulang kaji bab elektronik untuk tingkatan 2 Mutiara. Kita sebenarnya dah habis dah silibus, jadi kita nak buat ulang kaji. Cikgu akan go through kepada setiap muka surat dalam buku teks ni sebab senang kamu nak buat rujukan. Kemudian nanti cikgu akan bagi latihan dalam bentuk Google Form. Okey, Adis. Dengar tak ni? Oh, ni. Ni. Ya. Okey. Dengar lah. Sebab cikgu dengar kan? Dengar. Okey. Cikgu nak buat rakaman ni untuk siapa yang tak masuk. Ni lagi dah. Tengok ni cikgu nak go through pada buku teks. Okay. Hari ini kita ulang kaji reka bentuk elektron. Okey, cikgu buat ulang kaji sikit tentang elektronik. Apa yang kita dah belajar hari itu. Apakah yang dimaksudkan dengan elektronik? Reka bentuk elektronik ialah litar yang direka bentuk menggunakan komponen elektronik tertentu yang disusun dan disambung bagi mencapai tujuan penggunaan yang hendak dilakukan. Contoh yang paling senang sekali yang kita tengok yang ada di tangan kita sekarang ialah handset. Di mana handset dalam bila kita buka di bahagian dalam tu, dia ada komponen-komponen elektrik, dia ada komponen-komponen elektronik dan ada dalam tu disambung litar-litar komponen-komponen elektronik yang disambung dalam bentuk yang cukup kecil sehinggalah menghasilkan handset. Kita tu dari segi penggunaan dia ialah untuk sambungan-sambungan elektronik ini untuk menghasilkan handset. Okey, itu ada untuk penggunaan handset. Okay. Lepas tu dalam elektronik ni kita ada micro pengawal dan juga micro proses, microcontroller dan juga microprocessor. Micro pengawal. Okey, micro pengawal, apakah dimaksud micro pengawal? Micro pengawal ialah peranti kawalan dalam satu chip yang terdiri daripada unit pemprosesan pusat, CPU, RAM, Random Access Memory, ROM, read-only memory dan port input dan juga output. Ini kita punya micro pengawal. Itu dia. Kalau kita tengok dalam komputer kita tu, dalam komputer ni ada handset pun nama dia micro pengawal, ada RAM, ada ROM, kan? Ada input dia, output dia, okey. Proses dia, CPU dia. Okey, dia ada 4 kategori ni. Ini merupakan gambar raja blok berkaitan dengan micro pengawal. Ada 4 komponen, unit pemprosesan pusat, RAM, ROM dan juga port. Input dan juga output. Kalau orang tanya kamu, apakah gambar raja blok ataupun komponen-komponen yang ada dalam micro pengawal? Itu dia. Unit CPU ada, RAM, ROM dan juga port. Apa beza micro pengawal dengan micro proses? Okay, kita tengok micro proses dia. Kita ada daripada micro pengawal terus masuk kepada micro proses. Rajah ni dia ada input, dia ada output, sistem bus, RAM, ROM ada sebelah kanan tu. Dia punya microproses setelah masuk dia punya data. Contoh dalam handset kita ni, kita tekan nombor 1 ataupun kita tekan nombor 0. Macam mana kita nak type nombor 0, macam mana bila kita tekan nombor 0 tu, dia masuk input, dia gunakan microproses.
masuk, mikro pengawal masuk, kemudian dia kawal nombor 1 tu tik, dia type nombor 1 tak akan masuk kemudian dia proses oleh microprocessor. Oh, nombor 1 ni maksud dia ialah dia bagi tahu kata ni nombor-nombor yang kita nak dial. Okey, dia proses lah nombor-nombor tu kemudian dia hantar RAM dan juga ROM. Okay. Jadi ada beza antara microprocessor, micropengawal dan juga microprocessor. Okay. Begitu juga kalau kita tengok mesin basuh di rumah kita. Micropengawal. Apa maksud micropengawal? Contohnya kita nak on kan kita punya mesin basuh. Bila kita on mesin basuh akan proses. Dia punya alat microprocessor akan proses. Butang yang kita tekan itu ialah butang on dan dia bagi arahan supaya enjin pada mesin tersebut dibuka dan boleh berfungsi dan boleh berputar. Kita macam inilah input, bahagian input, kemudian kita unit perprosesan, bahagian proses dan juga output. Output dia ialah apa? Output dia ialah enjin pada mesin basuh itu akan berfungsi. Kan on saja dia akan berfungsi. Begitu juga dengan pembancuh air kopi. Dia tekan saja dia akan bagi arahan supaya alat pemanas tersebut buka dan elektrik masuk supaya pemanas tersebut dapat memanaskan air sehingga mendidih sampai ke 100 darjah Celsius, dia pun berhenti sendiri. Okey. Yang pertama sekali yang kita ada peranan peranti input ni, okey, yang pertama ni input digital, switch tekan tutup. Peranti ini termasuk switch tekan tutup, switch tekan buka, switch mikro, penderia pergerakan dan penderia air. Okey, sekarang ni kita tak pakai lagi dah tekan ni secara manual ni hanya untuk switch. Tapi pada handset dia touch screen, kita menggunakan penderia. Okey. Switch tekan tutup, switch tekan buka, okey, switch mikro lah sekarang kita guna switch mikro. Switch mikro ni nampak dia punya kecanggihan dia. Tapi sekarang ni kita semua peralatan elektrik semua menggunakan sensor. Semua menggunakan sensor. Touch screen saja. Ya, dah boleh. Ya, arahan. Okey, penderia air berfungsi untuk mengesan keadaan air cepat. Okey, penderia air. Jadi kalau kita tengok, ini akan berikan isyarat jika tiada kehadiran air. Jika ada, contohnya penderia digunakan pada penggerak cermin kereta wiper. Okey, wiper. Macam wiper kenderaan kita. Kalau ada hujan, dia bergerak sendiri. Okay, ada setengah kereta kena pakai hutang ataupun tempat dia nak kena atas bawah. Tapi ada jenis kereta yang tak perlu. Hujan saja, cerah ayam dia pun bergerak dia punya wiper. Okey, penderia jarak ni kita panggil apa? Sensor bagi nak menentukan jika ada apa-apa objek di hadapan, sensor terdapat pesan. Contohnya dipasang kepada kereta sekarang. Iaitu kalau ada orang melintas di depan, dia akan bagi arahan berbunyi amaran. Ada orang di depan tu. Ataupun kita tengah bayar tol, dia akan beritahu jangan dekat sangat dengan kereta depan. Ada dia beritahu dalam bentuk percakapan ataupun signal sound. Okay, jangan rapat sangat dengan kenderaan depan, takut pelanggar. Okay. Ini ada dipasang pada kereta-kereta yang terbaru sekarang. Okey, penderia cahaya. Penderia cahaya ni misalnya kita nak pasang lampu di jalan raya sekarang. Kita gunakan kuasa solar. Bila ada cahaya, dia off lampu. Bila tak ada cahaya, gelap, dia on lampu. Penderia suhu. Penderia suhu berfungsi untuk mengesan suhu dalam julat tertentu. Suhu yang dikesan akan diubah dalam bentuk cara analog. Secara analog akan terasa berdasarkan perubahan suhu. Okay.
Peranti bola ni akan menyokong suhu di dalam bentuk voltan. Okay. Contohnya, seperti apa? Seperti alat ketuhar elektrik. Kita boleh set berapa kita nak panas. Okay, lepas tu, kita ada peranti output. Peranti output boleh jadi dalam bentuk cahaya, cahaya pemancar cahaya, ataupun dalam bentuk bunyi. Okay. Contoh apa? Contoh kalau kita ramai orang kita. Kalau orang tekan saja pintu, orang masuk saja orang kita pakai sensor, dia akan bunyi lah. Bunyi macam-macam itu. Sebab kita dalam pintu apa dah? Boleh ejah. Okey, motor arus terus digunakan dalam, sebenarnya digunakan dalam meter control ataupun torchlight, lampu LED. Lampu LED di rumah kita ni sekarang semua gunakan LED, lebih hemat tenaga. Kemudian kita dulu dah belajar bagaimana lakukan gambar wajah blok. Gambar wajah blok, gambar wajah litar, betul dia gambar wajah litar. Okay. Tapi kita lebih tekankan tentang simbol dia. Simbol dia. Macam bateri, ni simbol dia. Diode, ni simbol dia. Kapasitor. Kalau kita nampak simbol ni, kita ni bentuk kapasitor ni. Ni kapasitor tidak berkutuk. Dia straight line ni macam simbol bateri. Tapi dia sama. Okay, pengatur voltan, betul ya. Ni switch, 1 pukul. Resistor 20 MHz, perintah tetap, switch tekan tutup, modul Bluetooth. Sekarang kita banyak guna ni, Bluetooth. Bluetooth ni kita boleh gunakan dalam, misalnya dalam kereta kita untuk nak detect handset kita kena pakai Bluetooth. Okay, jadi kita dengar lagu-lagu berdasarkan kepada handset. Kita bukan ke radio tu. Okey, kemudian kita ada jenis pin pada tadi, banyak jenis pin ni. Okey. Daud pin macam AIN lah, VDB lah. Okey. Sambungan pada itu. Okey, lakaran gambar wajah litar elektronik. Okey, misalnya switch tekan tutup, masuk ke mikropengawal, diode pemancar cahaya. Okey, bukan kuasa 12 watt. Okey. Projek-projek macam contoh berbagai projek yang menarik dapat dirasakan dengan diode pemancar cahaya. Macam contoh di Kelang, ada buat tempat. Dia buat tempat tu macam perkampungan lampu, macam lampu warna-warni. Termasuk masa nampak ceria. Okey. Kemudian kita ada komponen-komponen peranti dan switch tekan tutup, perintah tetap ni simbol-simbol yang penting kita ingat simbol-simbol ni. Okay. Dia punya alat-alat dia semua tu ada di bengkel. Yang penting kita ingat simbol. Kemudian kita nak reka daripada komponen-komponen elektronik yang ada, kita cuba reka satu benda yang menggunakan alat elektronik. Switch tekan tutup, kapasitor elektronik, bateri, pemegang bateri, wire pelompat bersama soket diode pemancar cahaya, perintah tetap. Ni kita nak guna untuk projek kita. Okay. Yang pelajar-pelajar dah buat dulu ni, projek-projek seperti salah satu projek yang cikgu terima 2 tahun sudah sebelum COVID ni, iaitu almari. Dia buat satu almari. Almari itu apabila dibuka, bahagian sebelah kiri dia akan keluar diode pemancar tu, dia punya LED tu warna merah. Kalau dia buka sebelah kanan, dia akan jadi warna hijau. Kemudian dia ada bunyi. Kalau terbuka dia berbunyi, kalau tertutup dia tak berbunyi. Jadi dia buat bunyi macam tu, sensor itu maksudnya kita almari kita sentiasa tertutup. Ada yang pelajar yang buat 2 tahun sudah. Okey. Okey, ni jadi perintang diode apa semua. Okey, kemudian kita pergi kepada arahan. Yang ni kita akan belajar masa bersemuka, iaitu kita
kita akan buat magnet code. Magnet code kita akan buat macam ni lah. Kita akan bawa handset semua, kita akan belajar buat. Nanti cikgu akan bagi kita semua ni menggunakan software dan juga alat-alat yang kita beli ada di magnet code, info magnet code. Arahan-arahan dia kita kena ikut sebagai arahan. Contoh macam ni lah, sambung bateri, nak sambung pelitar, sehingga menghasilkan, nanti kita akan belajar buat traffic light tu, macam mana keluar warna merah, nak keluar warna kuning, nak keluar warna hijau. Traffic light, kita buat traffic light nanti. Kalau kita ada dapat bersemuka ni, insyaAllah kita akan buat. Mau bawa handset saja untuk kita operasikan. Kemudian bila kita dah, nanti kita akan belajar buat ni macam ni, kita akan tulis nanti ni timer atau ni berapa lama kita nak bagi lampu tu berkelip-kelip nyala, kemudian kita nak keluar lampu warna merah berapa masa, kemudian jarak di antara lampu kuning dengan lampu hijau berapa masa, semua kita set. Kita akan set dengan menggunakan handset dan dia punya arah-arahan dia. Nanti kita akan buat dalam tu. Okey. Litar-litar semua alat-alat ni semua ada di bengkel. Jadi kita ambil, kita cuma gunakan saja. Okey, setakat itu saja untuk ulang kaji. Okey, untuk yang seterusnya, cikgu akan bagi soalan-soalan. Okey. Kamu kena buat soalan di muka surat. Di muka surat. 114 dan juga 115. Okey, 114. Okey, 114 hingga 115 sampai soalan nombor 3 saja. Cikgu nak kamu buat ni soalan nombor 1 pasal 114 ni sampai soalan 3. Sampai kat 3 ni saja. Bahagian B tinggalkan dulu. Okey, cikgu nak nanti cikgu akan hantar link Google Form kat kamu. Okey. Nis. Oh, Nis. Ya. Nanti cikgu hantar Google Form lah. Okey. Google Form. Lepas tu cikgu akan bagi soalan dia. Kemudian kamu jawab tau. Kamu jawab. Lepas tu kamu jawab. Bila jawab kamu snap lah. Snap gambar yang kamu jawab tu kamu upload dalam Google Form tu, kamu send kat situ. Bagaimana yang kamu dah buat sebelum ni lah. Tak boleh? Muka surat 3 soalan saja. Muka surat 114 dengan 115 sampai soalan nombor 3. Rujuk pada buku teks. Ada buku teks ni? Buku teks tak? Ada. Rujuk buku teks tu kita berdasarkan kepada buku teks. Dia punya sambungan lisan ni kita akan belajar secara bersemuka ni. Ada di magnet code, set magnet code ni ada di bengkel. Sebab masa sekarang ni tak dapat nak jalankan, kita kena bawa handset untuk buat. Okey. Itu saja pelajaran untuk hari ni. Jangan lupa buat latihan tu lah. Okey. Latihan lagi cikgu hantar link. Itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.